أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jilid yang ketiga, muka surat yang ke-8. Qala musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'na fi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan dalam mukhtasarnya, dalam kitab mukhtasarnya ni, dalam kitab yang mukhtasar karangan Imam Ghazali, bahawa ada bagi nafsu itu 3 martabat. Martabat yang pertama dinamakan nafsu ammarah. Imam Ghazali pecah kepada 3. Lepas tu ada yang pecah kepada 7. Nanti akan sebut nanti. Ada juga dalam kitab yang pecah kepada 10 pun ada. Tapi hak masyhurnya 7 lah, hak pecahnya nafsu ni. Martabat yang pertama dinamakan nafsu al-ammarah, yakni nafsu yang menyuruh berbuat maksiat dan berbuat segala kejahatan. Ammarah dengan sirah mubalaghah. Amara maknanya suruh, datang dengan sirah mubalaghah. Ammar yang sangat-sangat menyuruh. Benda hak jahat ni suruh buat, tu panggil sangat-sangat menyuruh. Berbuat maksiat dan berbuat segala kejahatan. Maksiat lain, kejahat lain. Maksiat ni benda hak dosa lah. Jahat pun dosa juga. Tapi maksiat ni kadang-kadang benda ni dari segi sudut zahir benda tu tak jahat, tapi oleh kerana maksiat, larangan Tuhan, jadi jahat lah. Nak mungkin dari segi moral comel, tapi dari segi hukum syarak tak comel. Tak comel tu bagi maksiat. Macam kau puan ajak datang orang lelaki ke rumah dia, marilah tanya jemput makan ni, jangan malu-malu, marilah rumah saya, tak ada orang, kita berdua sahaja. Dari segi moral tu comel lah, ajak orang makan. Tapi dari segi syarak tak comel tu, dia bagi maksiat. Jadi tidak semesti benda tu dipandang comel, benda tu baik. Tak semestinya. Kadang-kadang benda tu nampak comel tapi dikira maksiat. Bila maksiat agak jahat lah di sisi Tuhan, walaupun di sisi moral tu baik. Jadi nafsu ni ia berbuat maksiat dan berbuat segala kejahatan, dan tiada menyuruh dengan berbuat kebajikan. Jahat apa? Mikir hak jahat saja. Nak makan, tak kira dah halal ke haram ke, asal dapat makan, tu je. Nak cari kerja, tak kira dah kerja halal ke haram ke, asal dapat kerja. Tu nafsu amarah. Tak fikir dah halal haram, tak fikir dah. Dan tiada mencela atas kejahatan. Kalau buat dosa tak ada rasa insah ke, sedih ke, tak ada. Dan inilah martabat yang ke bawah sekali, martabat yang paling teruk sekali. Ni ringkas, nanti akan pecah nanti. Nanti kitab ni akan pecah. Dan martabat yang kedua dinamakan nafsul lawamah, yakni nafsu mencela atas berbuat kejahatan. Lama mencela dengan sirah mubalaghah, lawamah yang amat-amat mencela atas berbuat kejahatan, dan tiada redha ia atas berbuat maksiat. Maknanya kalau dia buat maksiat tu, dia sedar benda tu haram, dia rasa bersalah, tapi iman dia lemah, dia buat juga. Tapi dalam masa sama dia tahu benda tu haram, salah, dia menyesal. Tak bangga. Setengah-setengah orang buat maksiat dia bangga, ni bahaya ni. Dia sedar tiada redha ia atas perbuatan maksiat, padahal suka hatinya itu kepada berbuat kebajikan. Hati suka buat kebajikan. Hak suruhan Tuhan suka, sama ada hak wajib ke hak sunat ke, suka. Hati suka. Tetapi belum sangat tetap hatinya itu kepadanya. Hatinya tak tetap lagi, tak kemah. Tapi kalau tetap kemah tu dipanggil ruh tu.
Hak kita belajar sebelum ni kolbung, roh, iktibar sifat. Ketika sifat tu tak kemah, sekejap gitu, sekejap gini, sebagai kolbung. Kalau kita berfikir, namanya akal. Hatinya tidak tetap lagi. Kerana ada lagi dalam hatinya maksiat yang batin. Apa maksiat batin? Seperti ujub dan riak. Jadi orang yang sampai peringkat nafsu lawamah ni, penyakit ujub riak payah nak buang lagi. Tak boleh nak buang lagi. Tak boleh buang lagi ni. Dan barang sebagainya. Padahal dia suka ia kepada maksiat batin, dia tak suka. Belai-belai ujub rasa hebat dia buat amal. Haluh ni. Allah berat Bila buat amal pula, main ujub pula. Mari riak pula. Dalam sama. Salah ni, aku ni baiki dah. Bila buat amal ibadat, mari pula. Duk main gitu. Dia tak suka sebenarnya maksiat batin ni. Tetapi belum kuasa ia seorang tadi berlepas sekali-kali daripada maksiat batin. Tak berlepas lagi itu. Dan sebab itulah sekadar ia berbuat akan mereka itu maksiat yang zahir. Ia buat maksiat zahir, kemudian taubat ia. Dan mencela ia tak buat taubat, cela pula. Teruknya aku ni, banyak dosa ni. Ia cela pula diri dia. Dan menyesal ia akan dirinya sebab berbuat maksiat itu. Dan lagi ia tadi mencela akan dirinya pada ketika ia taksir daripada buat ibadat akan Tuhannya. Ketika salah buat ibadat arahan perintah hang. Teruk aku sembahyang tunggal langgang. Tak. Sembahyang ambil hak wajib-wajib saja, hak sunat-sunat tak ambil. Ia mari. Ini memang mari. Perasaan lagu tu. Tu tandanya orang yang duduk martabat nafsu lawamah. Dia mikir. Dia buat amal ibadat sikit, dia main mikir juga. Allah, tua dah. Nak mati tapi setakat ni dia amal ibadat aku. Tapi tak buat sekarang. Dia mari. Nak. Semayang pun cepat sokmo, ekspres sokmo semayang. Nak lah semayang tenang. Mari nak suka tapi ekspres juga tanya masa semayang. Dia main gitu. Tu panggil nafsu lawamah ni. Pada ketika taksir berbuat ibadat akan Tuhannya itu. Bermula martabat yang kedua ini iaitu permulaan martabat orang yang menjalani tarikat. Inilah perjalanan martabat orang yang nak menjalani tarikat, iaitu pesuluk. Start daripada nak menuju hati kepada hadirat Allah, inilah permulaan jalan dia. Start daripada lawamah akan usaha sampai kepada mutmainnah. Inilah perjalanan martabat orang yang menjalani tarikat. Dan kesudahan martabat ulama yang belum menjalani akan tarikat. Ulama-ulama ni kategori ulama dunia lah, hak tak belajar ilmu batin, ilmu zahir sahaja. Ni panggil ulama zahir. Ulama zahir yang hanya belajar ilmu zahir sahaja. Yang bila sampai peringkat lawamah, inilah kesudahan martabat ulama yang belum menjalani akan tarikat. Banyak kan ulama-ulama yang zahir saja, belajar ilmu zahir saja, tapi tidak mendalami tasawuf ada. Imam Ghazali sendiri pun asalnya ia bukan tasawuf jak kecil lagi. Imam Ghazali baik, Imam Sya'rani baik, dia bertasawuf ketika sudah jadi alim besar dah, ulama besar dah, ulama mujtahid dah. Ulama mujtahid, ulama besar dah, hebat dah. Barulah dia bertasawuf, bersubuh dengan guru kepada adiknya Imam Ahmad tu. Kalau Imam Sya'rani, dia bersubuh dengan Syekh Ali Al-Khawaf. Dia bersubuh tempat dia alim, ulama besar dah. Ada. Hebat dah. Dia tak sama dengan Syekh Junaid Al-Baghdadi. Syekh Junaid Al-Baghdadi dia kecek ke alim. Alim pula apa? Bertasawuf. Sebab tu kalau kita tengok tasawuf karangan Imam Ghazali ni,
Ia bersistematik lah. Ada kaedah. Sebab dia daripada usul. Ia ulama-ulama daripada ia asal daripada ulama dah. Kan? Nak jadi ulama kan ia ada kaedah dia, ada sistem dia dan sebagainya kan. Bila ia mendalam ilmu tasawuf, itu susun lah. Lagu ni, maktabak ni, maqam ni, gini. Itu susun lah. Itu susun. Sebab itulah bila diitlaqkan ahli sunnah wal jamaah, siapakah ulama ahli sunnah wal jamaah? Iaitu kena kepada tasawuf, kita ikut jalanan Imam Ghazali dan jalanan Syekh Junaid Al-Baghdadi. Kenapa Imam Ghazali? Kenapa tak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Sama je. Cumanya Imam Ghazali ni dalam kitabnya dia lebih kepada tasawuf zahir, tasawuf syariat lah, ataupun tasawuf muamalat. Syekh Junaid Baghdadi ni karangan dia lebih kepada tasawuf mukasyafah, tasawuf hakikat. Jadi dalam kita belajar fardu ain, kita belajar wajib kena belajar tasawuf syariat. Tasawuf syariat hak paling tinggi sekali iaitu karangan Imam Ghazali lah. Hak kita baca kitab Ihya Ulumuddin ni bukan tasawuf hakikat, sebenarnya syariat lagi, tapi syariat hak kelas tinggi dah. Macam kita belajar tasawuf syariat, macam kitab Penawar bagi hati, hak tu kelas-kelas bawah tu. Nah, walaupun syariat ya ada hak kelas bawah, kelas sederhana, kelas tinggi. Dia ada. Dalam Imam Ghazali ni dia campur banyak. Dia campur. Dia lebih detail lagi dalam tasawuf syariat dia. Macam tasawuf hakikat, tasawuf mukasyafah tu Syekh Junaid Baghdadi tu hak paling tertinggi lah. Sehingga ulama menghukumkan barang siapa hak cakap tentang tasawuf lebih daripada Syekh Junaid Al-Baghdadi dihukumkan kafir. Siapa satu lah. Dihukum kafir. Kafir di sisi orang sufi lah. Di sisi orang sufi. Bukan di sisi hukum zahir tu tidak tahu, wallahu a'lam hakikat dia tu macam mana. Tak boleh. Baik. Hak kita baca kitab Ikang karangan Ibn Athaillah As-Sakandari tu, itu tasawuf mukasyafah. Itu mukasyafah tu. Ni muamalat ni. Tapi tertinggilah, kelas tertinggi. Jadi ulama yang akhirnya inilah kesudahan ulama yang belum menjalani akan tarikat. Dan maktabat yang ketiga dinamakan nafsul mutmainnah, iaitu apabila telah tetap hatinya di dalam mengerjakan akan ibadat, padahal tiada sekali-kali ia suka akan berbuat maksiat. Hatinya tetap dalam mengerjakan akan amal ibadat, padahal tiada sekali ia suka akan buat maksiat. Tak tetap beres, tenang. Tak tetap. Kita kadang-kadang tengok maksiat kat kalah lagi, Allah nak api Allah berlaku. Buat juga. Bela-bela tahan gong kena. Buat juga. Ada pun orang sampai mutmainnah, tetap tenang. Apa-apa jenis bentuk maksiat, walaupun dia nak, dia suka, tapi dia tenang. Dia tenang lah. Orang stabil. Begitu juga arahan perintah Tuhan. Tuhan suruh sembahyang contohnya, puasa contohnya, dia sudah tenang dah. Bukan buat dalam keadaan berat. Kita ni masih lagi berat. Allah baru main zuhur dia. Asal dah. Tu je belaka tu. Tak tetap lagi tu. Kita gak duduk tahiyat akhir gak rasa lega, betul tak? Tengok sibuk-sibuk lepas sembahyang, alhamdulillah lega lepas dah sembahyang. Lega kelas kita. Lega jauh dengan Tuhan. Nak teruk dah kita. Memang teruk sungguh lah. Kita kau ni pasangan kita hak lewu nak selawamah ni. Lepas kita temu dengan Tuhan, kita rasa lega tak? Lega lah. Tu nak ayat teruknya kita. Ada orang yang sampai tenang ni duduk tayar akhir tu sedih dah. Nak sedih dah. Kita duduk tayar akhir, nak habis dah sembahyang ni. Lega lah. Lega dengan Tuhan. Lega jauh dengan Tuhan. Tu nak ayat teruk lagi kita ni, memang jauh lagi lah hati kita tu. Nak lawan orang-orang
ulama-ulama dulu payah ha. Apabila tetap hati dalam mengerjakan akan ibadat, padahal sekali ia suka akan buat maksiat, tiada suka ia buat maksiat, sama ada maksiat zahir atau maksiat batin, kerana apa? Telah suci hati itu daripada maksiat yang batin dan telah fanuk ia daripada nafsunya. Ia fanuk daripada nafsu dia dah. Orang yang sampai makam ni dipanggil wali kecil. Jadi tak wali dah panggil. Tapuk dah kaki masuk wilayah tu kubra tu. Jadi dipanggil orang sampai makam ni, maka orang panggil tok wali kecil. Orang panggil mini wali lah. Mini wali. Tok wali dah. Kalahnya kelas tok wali dah ni. Orang panggil apa? Air tawar bisa dah. Boleh minta air tawar tu. Tok guru air tawar, tok guru dengan hati yang boleh ni. Suka bermaksud. Okey. Dan telah fana daripada nafsunya amarah bisu. Dan telah fana pula daripada nafsunya lawamah. Mana nafsu amarah ni fana dah, nafsu lawamah ni fana dah. Inilah kesudahan martabat orang yang salikin yang menuju tarikat. Orang hak golongan salik. Apa makna salik? Orang yang nak menuju hatinya ke hadirat Allah, bila sampai pada peringkat mutmainnah, habis dah perjalanan. Dan bermulanya dan iaitu permulaan martabat golongan orang arif yang telah sampai kepada makrifat akan Tuhannya dengan makrifat sebenar-benarnya. Jadi apabila seorang sampai pada maqam mutmainnah, itu akhirnya kesudahan bagi golongan orang salih dan permulaan bagi golongan orang yang arif. Maknanya orang yang sampai pada maqam mutmainnah ni dia mendapat gelaran al-arif billah. Orang yang kenal Tuhan dengan sebenar-benar kenal. Setengah-setengah kalau kita baca kitab buku kan, ada kita baca tulis telah berkata golongan al-arifin, berkata al-arif billah. Tu dia tu orang hak sampai kepada mutmainnah ke atas dah. Ada pun akhir martabat arifin. Jadi bila sampai pada peringkat makrifah dah, adakah bila syuk dia pula? Bila sampai pada peringkat mutmainnah kan, permulaan. Dan pengakhiran tu bila pula? Akhir dia syuk mana? Tu. Ada pun akhir martabat arifin itu, maka iaitu tiada baginya perhinggaan. Tak ada. Sebab tu iman manusia kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Iman Nabi naik semua, naik. Itu dipanggil tidak ada syuk. Naik semua, naik. Itu iman Nabi kan? Naik. Tak ada syuk. Tidak ada perhinggaan. Cuma maqam paling tinggi sekali di dalam syurga, iaitu maqam apa? Hak kita baca doa lepas azan tu. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Ati sayyidana, kamu buat datang oleh kami ya Allah akan penghulu kami, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu maqam wasilah. Orang Nabi kita orang boleh di syurga nanti maqam wasilah. Itu maqam tertinggi. Orang selain Nabi tak ada. Nabi seorang je. Itu tertinggi tu. Maqam wasilah, maqam yang tertinggi. Baik. Dan disebutkan oleh al-arif billah. Ni al-arif ni golongan orang sampai maqam mutmainnah ke atas ni. Syekh Qasim Al-Halabi dalam kitabnya yang bernama Siyarus Suluk, bahawasanya nafsu itu 7 martabat. Nafsu ni ada 7 martabat dia. Dia pecah pada 7 pula. Tadi Imam Ghazali pecah 3, dia pecah 7 pula ni. Dia detailkan lagi. Pertama nafsu ammarah namanya. Dan iaitu nafsu ammarah ni ada baginya 6 perkara. Pertama baginya perjalanan, kedua baginya alam, ketiga baginya tempat, dan keempat baginya hal, dan kelima baginya wirid, dan keenam baginya sifat. Yang akan nak pecah satu persatu ni. Maka perjalanan itu ilallah, yakni kepada Allah. Orang yang nafsu ammarah perjalanannya ilallah. Ia berbeza dengan orang yang maqam nafsu lawamah, lillah.
Ia beza ilallah, alallah, lillah, billah. Ia ada perbezaan tu. Kepada Allah, atas Allah, kerana Allah, dengan Allah. Ia ada beza belaka tu. Kalau ilallah ni jauh lagi. Nah, kalau kerana Allah, dekat dah. Aku buat kerana dia ni. Dia sebut kita kerana dia tu, sudah pasti dia tu terkenal dah. Mana ada kalau kita nak kenal seorang itu, kita kata aku buat kerana dia. Dia tu dia, Yusuf. Yusuf tu dia. Aku tak tahu kau. Awak cakap lagu tu. Kerana dia. Kalau kepada dia, aku nak menuju kepada dia. Benda tu menunjukkan jauh lagi tu. Jauh. Kepada. Jadi orang nafsu amarah jauh dengan Tuhan. Walaupun dia duduk dalam keadaan nafsu yang paling hina sekali, paling teruk sekali, tapi jalan nak menuju kepada Allah tu, pintu tu dibuka seluas-luasnya. Bukannya Allah tutup pintu rapat dak. Hatta orang kafir sekalipun ada harapan untuk menerima Islam. Nampak tak? Jahat macam mana nafsu sekalipun, jalan nak menuju kepada Allah tu sentiasa dibuka sokmo-sokmo. Ada? Jalan menuju kepada Allah. Tu nak ayat ni jauh tu, jauh sangat. Ada? Dia berbeza dengan lillah, kerana Allah nanti. Kalau kerana Allah, kita makam orang awam kan, macam kita nak selawat makan, biasa kan kerana Allah. Nampak? Niat semayang lagu mana? Lillahi ta'ala. Puasa pun lillahi ta'ala. Semua lillahi ta'ala. Ha tu. Hak paling tinggi sekali billah, dengan Allah. Kalau lillah, kerana Allah ni masih lagi silau kepada pahala. Ni. Semayang berjumuah ni. Kerana Tuhan, kerana pahala. Jawab dengan jujur. Ni mesti kerana pahala tau. Kalau Tuhan kata siapa mari semayang jumuah, aku tak bagi pahala, tapi buatlah kerana aku. Agak-agak pergi tak? Tak pergi. Sembang je. Loyak je lah. Jadi kita buat ni kerana pahala belaka ni. Tapi salah. Tak salah. Bukan salah. Cuma nak kabur sini, kata orang arifin, orang sufi, kalau kita level kita hanya kerana pahala semata-mata, iman kita duduk situ, nak pergi mana dah? Nak pergi tasyuhud, minta maaf. Sorry. Nak kepada syuhud kepada Allah, minta maaf. Duduk gitu bukan kita. Ada? Duduk gitu. Ada tak? Tapi tak apalah, kita orang awam lalu pengkat tu dulu. Lalu satu makam kepada makam, kemudian naik usaha. Mana boleh main lopak gitu. Lalu hak ni dulu. Ada, dia apalah buat kerana pahala-pahala je lah. Tak apa buat lu. Ada. Paling tertinggi nanti billah, dengan Allah. B tu. Bima kana ma kana wa bima yakunu ma yakunu. Kita baca bismillah kan, dengan nama Allah. Tak ada kita baca kerana nama Allah, ada. Kepada Allah, kepada nama Allah ada. Dengan. Sebab tu ber di situ, kata ulama, ber itulah perkataan pertama yang kita sebut ketika kita berada di alam zarrah. Alastu bi rabbikum? Qalu, berkata mereka itu bala. Ber tu. Ada. Jadi apa makna dengan Allah? Ia berbeza dengan kerana Allah. Kalau kita bahasa Melayu kita ni, kalau dengan Allah ni jarang bahasa Melayu kita cakap lagu tu kan dengan Allah. Kalau kerana Allah, bahasa Melayu kita ni biasa. Dengan Allah ni, bahasa Melayu kita ni jarang bahasa standard kita sebut dengan Allah. Biasanya dengan Allah ni, bahasa Melayu kita ni guna atas nama atas. Bukan atas tu dengan mana ala lain. Ala atas juga, itu lain. Ni di dengan Allah ni, dia mana kalau bahasa Melayu pun dia terjemah dengan atas. Sebab tu setengah-setengah kitab ia terjemah Bismillahirrahmanirrahim ni, ia terjemah dengan mana atas. Atas nama Allah, Tuhan yang amat pemurah, lagi amat mengasihani. Apa makna atas? Ya atas ni memang dia dengan Tuhan tu macam ibaratnya dia Tuhan, bukan dia Tuhan, ibaratnya. Sebab ia makan redha dan mardiyah. Allah redha, dia redha. Ibaratnya dia tu macam Tuhan tapi bukan Tuhan. Jangan silap faham. Ada? Macam kalau kita pergi satu majlis yang grand-grand, yang besar-besar, bila kita nak masuk dalam majlis tu, pegawai tahan, nama awak ada kat sini. Cek-cek, oh nama awak tak ada. Saya mari kerana
Kerana Perdana Menteri mari, saya marilah. Kerana Perdana Menteri mari, mana boleh masuk? Duduk luar je lah. Sebab nama awak tak ada awak pula masuk. Masuk. Tengok. Nama awak tak ada juga ni. Saya mari atas nama Perdana Menteri. Atas nama. Bila lalu nampak tak? Atas tu atas mana ber tu. Saya mari dengan. Memang bahasa Arab dengan ber. Kalau kita ngaji dalam ilmu bahasa Arab kan, fungsi ber kan ada 12-13 fungsi dia. Boleh tengoklah kitab Munil Labi. Antara fungsi ber tadi lil musahabah, bagi musahabah dekat-dekat, dan satu lagi lil iltisaq, bagi melekat dengan Allah. Yang melekat macam dia dengan Tuhan gini lekat. Tu maktabah paling tinggi sekali nanti ya. Ia akan disebut. Cuma kita pekat level ni tu kepada Allah tu di mana pekat nafsu ammarah. Nah, ammarah ni iaitu perjalanan perjalanan itu kepada Allah Taala, yakni kepada Allah. Habis itu dan alamnya itu alam syahadah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu jam' hadza jam'a mahuma wa tafarruqana bi ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.